والعلماء والشهداء والصالحين في البر والبحر أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أساتذتنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشأن الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم رزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya saja dengan taufik, hidayah, inayah, rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu berkumpul pada tengah hari yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah musalla ataupun masjid yang mana tempat untuk menghimpunkan orang-orang Islam supaya mereka ta'abbud, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada masjid, madrasah, surau, musalla, apa saja tempat yang menghubungkan manusia supaya mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk berada di alam muka bumi ini yang sifatnya hanyalah sementara. Kehidupan kita ini adalah sementara dan dunia ini pun adalah sementara. Bumi ini akan tamatlah riwayat hayat dunia ini apabila datangnya kiamat, dan kita akan datanglah, habislah tempoh usia kita apabila datang ajal kita. Li kulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ada ajal dia masing-masing. Maka apabila sampailah ajal kita, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak akan ditakhirkan, kita tidak akan dilewatkan pada ajal kita, tempoh hayat kita apabila dah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala, walau jangka masa satu saat, walau satu tempoh, satu detik, satu saat sekalipun tidak akan ditakhir, tidak akan ditangguh, tidak akan dilewatkan mengikut ketentuan Allah. Wala yastaqdimun, dan tidak akan didahulukan, tidak akan dikedepankan. Tempoh hayat kita yang telah ditentu oleh Allah tidak boleh kita nak segerakan, walaupun satu saat, walaupun satu detik, tidak akan berlaku, tidak akan terjadi melainkan apa yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pula Allah taala masih memberi keafiatan, kesihatan kepada kita sehingga saat ini boleh kita menggunakan anggota tubuh badan jasad yang dianugerahkan oleh Allah, yang diberi pinjam oleh Allah taala ini untuk kita menjalankan kehidupan kita, dan juga di dunia ini untuk kita membuat persiapan, persediaan untuk menghadapi alam yang lebih luas, alam yang kekal selama-lama, iaitu alam akhirat. Jadi pada kesempatan ini saya cadang untuk baca beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi santapan rohani, pedoman dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, an Abi Salmata radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man laqiyallaha yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa amana bil ba'thi wal hisabi dakhalal jannata.
Jadi daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Salmah. Hadis daripada Abi Salmah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar oleh aku akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Nabi pernah bersabda dan dia sendiri adalah orang yang mendengar ucapan Nabi tersebut, sabdaan Nabi. Apa kata Nabi? Sabdaan Nabi, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu akan Allah, dia akan bertemu Allah. Jadi tak dapat tidak. Sekarang ni kita hidup, maka Allah Ta'ala biarkan kita, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, kebebasan kepada kita, kita atur sendiri kehidupan kita. Tapi kita ingat, kita ni daripada Allah. Bukan setakat kita manusia, tetapi semua makhluk. Kullun minallahi. Tiap-tiap suatu makhluk ini semuanya daripada Allah. Daripada ciptaan Allah, daripada aturan Allah, daripada rupa-rupa yang Allah Ta'ala sendiri pilih, yang Allah Ta'ala bentuk. Manusia bentuk dia begini, ada tangan, ada kaki, muka dia, badan dia. Binatang begini. Kalau kambing begini bentuk dia, kalau gajah begini bentuk dia, kalau ular begini bentuk dia. Jadi rupa-rupa bentuk ni pun adalah daripada taswir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kendaki. Jadi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, kehidupan kita bebas. Kamu aturlah kehidupan kamu sendiri. Dunia kamu atur, akhirat kamu atur sendiri. Kalau kamu nak dunia, usaha atas dunia. Kalau kamu nak akhirat, kamu usaha atas akhirat. Bagi masa kamu sibukkan diri kamu dengan amal ibadah. Jadi kita ingat, semua makhluk ini daripada Allah. Kita diberi tempoh kehidupan 60-70 tahun, akhir sekali kita akan bertemu Allah. Kesudahan dia, destinasi dia akan kembali kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi raji'un, dan kepada Allah Ta'ala raji', orang-orang yang kembali, yang kembali sekalian manusia ini akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita nak atau tak nak, akhir sekali jumpa Allah. Bila datang maut, masuk dalam kubur, kita akan bertemu Allah. Dan persoalan dalam kubur pun mengenai Allah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi soalan tu berhubung dengan Allah. Jadi dunia ni macam-macam lah. Allah Ta'ala bagi peluang dia dengan jawatan dia, dengan kehidupan dia yang mewah, ujian secara mewah. Yang miskin Allah uji secara miskin, yang sakit diuji cara sakit, yang sehat cara sehat. Ada di antara manusia ni lahir-lahir itu dapat kesakitan. Nampak? Lahir-lahir dapat sakit sampai akhir hayat dia. Jadi Allah uji dengan kesakitan. Ada yang peringkat umur 40, 50 baru dapat penyakit kencing manis ke, darah tinggi ke. Jadi Allah beri peluang dia sihat. Ada yang dia ni kuat sakit, tiap-tiap bulan mesti sakit, jadi macam-macam keadaan. Ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, akhir sekali yang sihat pun akan menghadap Allah, yang sakit pun akan menghadap Allah. Ada orang sakit sikit terus mati, terantuk sikit kepala pening-pening mati. Ada orang lama sakit kena stroke 20 tahun, sampai badan tu, kalau jenazah dia kita hamparkan selimut, tak nampak tubuh badan jasad jenazah. 20 tahun, 15 tahun stroke, tak ada makan apa dah. Jadi macam-macam keadaan yang Allah Ta'ala tentukan. Akhir sekali dia akan kembali kepada Allah. Kita sihat segar pun akan kembali kepada Allah. Jadi apabila siapa-siapa, Nabi kata, yang bertemu Allah Ta'ala, yashhadu an la ilaha illallah, dia menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Bila dia wafat, dia mati, dia meninggal, dia menghadap Allah dengan penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya iman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Wa amana bil ba'thi wal hisabi, dan dia beriman dengan hari kebangkitan, dan dia beriman dengan hari penghisaban, hari perkiraan segala amal. Jadi Nabi buat syarat. Kerana apa? Berapa ramai manusia atas bumi yang percaya dengan Allah.
Berapa ramai yang percaya dengan Allah. Kadang-kadang baka dah mak ayah Islam, tapi dia tu anak tu masih lagi ragu-ragu mengenai ketuhanan. Betul ke Tuhan ni ada ke tidak? Betul ke Nabi ni Nabi akhir zaman utusan Allah, perlu ikut ke syariat daripada Nabi. Jadi kalau semua percaya dengan Allah, semua Melayu Islam ni kita kata yang percaya dengan Allah, tak berlakulah, tak timbullah isu murtad. Betul tak? Tak timbul isu murtad, keluar agama, mohon nak keluar agama, nak tukar agama, bagi peluang tukar agama. Umur 18 tahun bagi pilihan, bebas kamu beragama. Kamu nak agama apa pun boleh. Jadi kalau satu orang yang tetap iman dia, kepercayaan dengan Allah, asas akidah telah dibentuk daripada kecil lagi, tak timbul isu keraguan pada Allah dan dia pilih agama yang lain. Jadi masalah percaya dengan Tuhan itu masih lemah. Walaupun asal dia Islam, lahir dalam keluarga Islam, tapi akidah kepercayaan Tuhan itu masih lemah. Berapa banyak kes murtad yang dapat dikesan, apa lagi yang di belakang kita yang tak dapat dikesan. Jadi ramai yang keluar daripada agama Islam. Jadi siapa-siapa yang menyaksikan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dan dia beriman dengan hari kebangkitan, dengan ba'ats. Jadi perkara baik. Selepas daripada sekarang kita hidup, kita mati, kita akan dibangkitkan. Summa yu'idu. Nampak tak? Kita ni dikembalikan. Kalau kita uruskan jenazah masa pengkebumian, perkara yajibu 'alal muslim lil mar'i lil mayyiti arba'u khisalin. Ulama kata apabila sabit berlaku satu kematian, wajib atas tiap-tiap muslim bagi orang yang mati tadi arba'u khisalin. Berapa perkara? Arba'u khisalin. Berapa arba'un? Arba'atun berapa? 4. Pandai bahasa Arab. Jadi arba'u khisalin, 4 perkara. Mana 4 perkara? Pertama, ghusluhu, kita mandikan mayat. Mandi sekurang-kurang rata air sekalian tubuh, paling ringkas. Cuma niat aku mandi ke atas jenazah ini kerana Allah, selesai. Mandi sekali rata air. Ambil air satu gayung, rata tubuh, gosok-gosok, siap. Paling ringkas. Lepas daripada mandikan mayat, kemudian apa kita buat? Takfinuhu. Kita kapankan mayat. Sekurang-kurang kapan apa? Sekurang-kurang kapan, paling mudah, selai kain, tutup sekalian tubuh, selesai. Nampak? Ambil kain nela, tutup mayat, tutup aurat, paling kurang tutup aurat. Laki-laki pusat sampai lutut. Pakai kain basah tu, pakai ke bumi. Sah. Nampak tak? Itu paling ringkas kalau ikut syarak itu. Tapi sebaik-baiknya kita 3 helai. Sempurna 3 lapis itu yang sempurna. Tapi paling kurang payah-payah tak tahu nak buat macam mana, kain tutup tubuh mayat, kain yang suci, selesai masalah. Kemudian lepas daripada kita sembahyang, kita mandikan mayat, kita kapankan mayat, kita buat apa? Lepas pada kapan buat? Sembahyang, yusalla alaihi, disembahyangkan ke atas jenazah. Sembahyang maklum 4 takbir, aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir. Fardu kifayah kerana Allah, makmum kerana Allah. Aku solat ke atas jenazah ini, tak perlu ta'yin lah nama siapa, duk mana aku semayang ke atas jenazah ini. Jenazah pun kita tak kenal, kita tumpang ni belakang ni. Aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir, fardu kifayah, makmuman. Kalau makmum lillahi ta'ala, habis. Lepas daripada kita mandi, kita kapankan mayat, kita sembahyang ke atas jenazah ini, sekurang-kurang 1 orang walau sobiyan. Yang naknya sembahyang atas jenazah mesti laki-laki walau kanak-kanak, melepaskan hukum fardu kifayah. Tapi lagi ramai lagi baguslah, ada fadilat. Kalau dapat jenazah tadi 100 orang, 40 orang, tu ada fadilat khas, istimewa lah. Jenazah tadi kalau ramai yang sembahyang ke atas dia, tambah pada pejuang-pejuang Islam mujahidin, tu lebih. Allah Ta'ala zahirkan kemuliaan dia. Apabila dia mati syahid ke, maka ramai yang sembahyang tadi. Mana manusia pun menyaksikan.
menyaksikan pengorbanan dia untuk agama masalah. Contoh, jadi lepas pada semayang mayat, apa kita buat? Tanam dafnu, tanam mayat. Sekurang-kurang tanam, ulama kata dalam dia, luas dia, dalam tu meneluskan mayat, kemudian sekira-kira hilang, dapat selamat daripada binatang buas dan dapat elak daripada bau busuk mayat. Dua tu je. Baik 5 kaki ke 6 kaki ke, kamu nak gali kubur tadi untuk simpan jenazah ini, ulama nak 2 syarat ni mesti lulus. Pertama, hilang bau dia apabila kita tanam. Yang kedua, selamat daripada binatang buas. Cukup lah. Tak ada kata mesti 7 kaki, mesti nak, tak ada. Tapi sebaik-baiknya adalah qomatun wa bastah, seperdirian mayat. Seperdirian mayat. Itu maka tukang gali kubur bila dengar kematian, pada asalnya dia ambil kain, dia ukur lah. Kain kapan tu dia dah potong cebis tepi tu, dia ukur mayat, ujung kaki sampai ujung rambut mayat, berapa tinggi dia, 6 kaki, maka dia gali kubur 6 kaki. Dan bastah, seperunjungan mayat dalam kitab fiqh ya. Dalam kitab fiqh iaitu seperdirian mayat, tinggi dia dan ulurkan tangan dia, sekira-kira tangan dia tambah 1 hasta. Kalau tinggi dia 6 hasta, galilah 7 hasta. Itu dhabit kitab fiqh. Bagaimana, banyak mana, atau dalam mana kubur tadi, itulah kiraan berdasarkan tubuh mayat. Jadi lepas daripada kita tanam-tanam, yang talqin pun talqin, maka sunat kita ambil batu 3 kali. Ambil batu ataupun 3 kepul batu di kubur tadi, kita kepul dia, kita pun campak pada bahagian kepala jenazah, tapi atas kubur lah. Atas kubur mayat dah ditanam dah. Sunat. Sunat dalam kitab fiqh kita bab janaiz, ambil batu, kita pun baling, lempar pada bahagian kepala mayat dengan 3 bacaan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Biasa buat tak? Biasa buat tak? Tak biasa buat. Biasa tengok tak? Tak biasa tengok. Biasa dengar tak? Biasa dengar ke tidak? Dengar pun tidak. Berat. Dah. Pasal apa tak dengar? Tak mengaji. Barang ada dalam kitab. Sunat bukan wajib dak. Yang wajibnya tanamnya, tanam tu tinggal tak pedah, sah. Jadi naknya jangan mayat tu duduk atas bumi, tak layak. Jenazah ni tak layak duduk atas dunia lagi, dia kena duduk dalam bumi, perut bumi. Jadi makanan bumi pula. Tu dulu dia dah makan benda-benda makhluk-makhluk atas badan bumi ni, sayur-sayur, ikan apa semua. Sekarang ni dia duduk dalam bumi pula, dia tu kena makan pula. Kalau tak dipelihara lah tubuh dia. Jadi sunat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah ni kita diciptakan, dan kepada tanah kita akan kembali. Wa minha, dan daripada tanah ini, nukhrijukum taratan ukhra, dikembalikan kita ni satu kali yang lain. Ini dalil adanya ba'as. Nampak tak? Ayat Quran tu jelas lah, tu doa tu dengan Al-Quran tu, situ jelas dah zahir menunjukkan bahawasanya kita akan dibangkitkan. Tak ada sia-sia umur kamu 60 tahun, 70 tahun begitu saja. Tapi Allah Ta'ala akan bangkitkan kita berdasarkan amalan-amalan kita. In kana khaira fa khaira, in kana syarra fa syarra. Kalau kamu buat baik, mesti baik untuk kamu. Kalau kamu buat jahat, syarra fa syarra, maka kamu akan dapat kejahatan apa yang kamu buat dulu. Itu masa kita penting di dunia ni. Setiap detik, setiap saat ini begitu penting untuk kita bina baik dunia, baik akhirat. Betul tak? Nak dunia pun kita guna masa ni, kita bentuk atur kehidupan kita. Apalagi akhirat, yang itulah kehidupan hakiki, ulama kata. Kehidupan akhirat ialah kehidupan hakiki. Kita faham tak ibaratnya, ucapan, perkataan ini? Kehidupan dunia ni main-main. Kita sungguh pun sebenarnya main-main. Susah payah, betul tak? Kita susah payah kerja, cari makan, panas, terik. Yang kerja kontraktor panjat bangunan tinggi-tinggi, nak buat dulu KICC, naik sampai 80 tingkat, nyawa dia pertaruhkan. Nak betul pasang cermin ni, kita fikir duk
Jadi dia bertarung dengan nyawa, korbankan nyawa. Kalau jatuh tu wallahu alam bisawab lah. Pasal dunia dia. Nak boleh tak harta, nak boleh belanja tadi, nafkah. Nampak sungguh-sungguh dunia. Pun main-main dunia ni. Betul tak? Akhir sekali tinggal. Harta banyak-banyak tinggal. Seronok, lepas tu sedih. Itulah dunia ni. Jadi kehidupan yang sebenar adalah akhirat. Jadi mukmin ni dia percaya kita ada akhirat dan kehidupan sebenar dibanding dunia akhirat ialah akhiratlah yang sebenar. Khairu wa abqa, terlebih baik dan terlebih kekal akhirat. Kalau benda sungguh takkan dia hilang. Betul tak? Kalau benda yang hilang automatik kita kata tipu. Tengok ada orang nak sembah matahari. Matahari ni ra'ai syamsa, dia melihat matahari, qala hadza rabbi, ini Tuhan ke? Bila malam hilang matahari, boleh ke buat Tuhan dengan matahari? Tak boleh. Bila malam dia nampak bulan pula, ra'al qamara, bila lihat qamara, qala hadza rabbi, ini Tuhan pula. Hilang tiba-tiba siang hari hilang bulan, tak pakai, tak boleh buat Tuhan. Jadi benda yang hilang ni itu mainan, tapi yang kekal itulah yang sebenar. Jadi akhirat perkara yang benar, perkara yang wajib kita imani dan perkara yang hakiki. Jadi wajib kita percaya dengan ba'as, kebangkitan, wal hisab, dan juga perkiraan, adanya perkiraan. Jadi Nabi kata siapa yang menghadap Allah dengan dia buat keyakinan dia pada Allah dan Nabi itu dia percaya, dia beriman dengan kebangkitan, beriman dengan perkiraan, dakhalal jannata, nescaya masuk ia akan syurga. Garanti masuk syurga. Jadi pada perkara ini masalah apa ni? Dia tak sebut sembahyang, dia tak sebut puasa, tak sebut haji. Ini masalah imaniyah, masalah kepercayaan, masalah keimanan. Kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan Nabi, beriman hari kebangkitan, hari kiamat ini, kamu masuk dalam syurga. Itulah yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnul Katsir, iaitu hadis yang panjang pada Bidayatul Hidayah. Hadis asalnya panjang tapi ambil sedutan dia, masalah keimanan semua kita perlu kita bina, perlu kita sabat alal iman, kepercayaan yang kukuh pada masalah ketuhanan dan pada hari kemudian. Itu maka percaya dengan Allah. Baik penghuni langit, Tuhan dia ialah Allah. Baik penghuni bumi, Tuhan dia ialah Allah. Jadi Allah Ta'ala firman, wa huwallazi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimun alim. Wa huwallazi, dan iaitulah Allah Ta'ala, wa huwa allazi fis samaa'i ilahun. Dia tu di langit dia adalah Tuhan. Wa fis samaa'i ilahun, pada langit itu dia adalah Tuhan. Wa fil ardi ilahun, dan pada bumi itu dia adalah Tuhan, ilah. Siapa dia? Allah tadi. Jadi Allah di langit dialah Tuhan, di bumi dia adalah Tuhan. Maknanya Tuhan bagi makhluk di langit, Tuhan bagi makhluk di bumi ialah Allah. Jadi ulama kata li'annahul ilahul haqq, kerana bahawasanya Allah Tuhan yang hak, yang sebenar. Al-mustahiqun lil ibadah, yang mustahak bagi ibadat. Kamu ibadah ta'abbud kamu hanya kepada Allah. Jadi kita ni kena ingat pada Allah. Sebelum daripada ingat kena mengenal Allah. Betul tak? Mana boleh tiba-tiba saya ingat si fulan ni, dia ada kekasih, saya ingat pada si Aminah tu. Saya ingat sungguh. Tidur pun tak boleh dia kata. Tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. Hebat lah tu. Habis darjah lah tu. Kalau makan pun tak kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang. Pasal hati naluri dia tu, dia ingat pada Aminah, kata dia. Kita tanya, Ta'rifu Aminah, kamu kenal ke Aminah? Aku ingat sungguh dengan Aminah. Ingat. Tapi kamu kenal tak? Aku tak kenal Aminah, tapi aku ingat sungguh pada dia. Dia tak kenal Aminah tapi dia ingat Aminah. Sah ke kalam dia tu? Ucapan dia tu sah tu? Tak sah. Bila kamu tak kenal, macam mana boleh kamu ingat dia? Itu maka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia illa
liya'budun. Jadi Allah Ta'ala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Ibadat dengan mana kamu kena kenal Tuhan. Sebelum daripada ta'abbud adanya, sebelum pada ibadah ada satu sifat yang penting, iaitu ma'rifah. Kenal Allah baru pergi pada ibadah. Allah tak cipta kamu melainkan kamu ibadah. Ulama tafsir liya'rifun, supaya kamu mengenal Allah. Allah Ta'ala cipta kamu supaya kamu kenal Allah. Allah Ta'ala cipta jin supaya dia kenal Allah. Itu matlamat Allah cipta makhluk. Nampak? Apa bidang ruang, apa kesibukan dia, apa ilmu yang dipelajari, tapi asas daripada maksud Allah Ta'ala cipta kamu ialah supaya kamu mengenal Allah. Man lam ya'rifu kaifa ya'budun, kata ulama. Barang siapa yang tak kenal Allah, macam mana dia boleh ibadat pada Allah? Hubungan daripada ayat tadi, man lam ya'rifu, barang siapa yang tak mengenal Allah, macam mana dia boleh ibadat pada Allah? Jadi ayat Allah Ta'ala cipta manusia dan jin supaya mengenal Allah. Jadi ayat Allah Ta'ala sebut, wa huwal ladzi fis samai ilahun, dia tu di langit adalah Tuhan, dan dia tu di bumi adalah Tuhan. Dengan makna ayat tu menunjuk kata penghuni langit Tuhannya ialah Allah, mustahiqun lil ibadah. Jadi timbul isu Tuhan duk langit pula. Ini perkara jadi kesamaran. Perkara kesamaran. Ayat tadi sebut penghuni langit dialah Tuhan bagi penghuni langit, bukan kata Tuhan di langit. Tu beza tu. Maknanya penghuni langit Tuhannya Allah, penghuni bumi Tuhannya ialah Allah, selesai. Jadi Allah ni Tuhan bagi sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala ni adalah dia tu kawanal akwan wa dabbarul azman. Dia telah menciptakan akwan, benda-benda makhluk ini, wa dabbarul azman, dan dia telah mentadbirkan masa-masa. Semua masa Allah atur. Siang Allah atur, malam Allah Ta'ala atur, langit Allah Ta'ala atur, edaran dia, bumi, perjalanan bumi Allah Ta'ala atur. Sekarang ni musim panas, panas terik. Saya sepenuh masa di Kota Baru, pulang balik sini ada khidmat sini, ada sikit sebanyak jadual sini, jadi panas sungguh. 2-3 hari sudah di Kelantan kita buat sunat istisqa. Istisqa ni kira kemuncak lah. Kalau kita faham mudah-mudah, kemuncak apabila berlaku kemarau, panas, kering, panas yang panjang, kita buat istisqa. Jadi sembahyang sunat istisqa ni adalah sembahyang sunat yang disyariatkan. Apabila berlaku panas ataupun hujan tak turun, kering dah bumi ni, kita buat istisqa. Istisqa ni adalah tuntut hujan, tuntut air. Buat sembahyang sunat istisqa. Masa dia siang hari, buat di Jumaat, buat di Padang, ada khutbah macam sembahyang raya. Macam sembahyang raya. Jadi panas sungguh, kadang-kadang naik sampai 40. Kat 2 bulan dah tak hujan. Ada juga tempat-tempat tempat-tempat kecil yang hujan, tapi keseluruhannya sebahagian besar tu masih lagi panas lah. Jadi ini ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala atur. Panas Allah Ta'ala atur, sejuk pun Allah Ta'ala atur. Mengikut laporan akhbar, dijangka berterusan panas ni tambah 5 bulan lagi. Melampaui sampai bulan Ramadan panas lagi. Jadi ni Allah Ta'ala atur. Panas sungguh. Sampai duduk dalam masjid pun tak selesa dah. Lepas asar tu kalau kuliah, kita di pondok kita, lepas asar tu puasa tak selesa duduk. Panas. Setengah tempat tu lagi lama dah tak hujan. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini keadaan Allah Ta'ala uji kepada kita, dan berapa orang nak kembali pada Allah. Jadi ra'sul mali al-awqat, kata ulama, al-awqatu ra'su malika. Jadi waktu-waktu itu, masa-masa yang kita ada ni adalah kepala modal, iaitulah modal untuk kita buat ibadat. Masa yang kita ada ni modal untuk kita buat ibadat. Ra'su malika fa ahsin idaratahu, maka kamu kena baikkan edaran masa tu. Jadi hari ni rahmat Allah Ta'ala ni, hujan tu sebenar rahmat. Sejuk bumi pun rahmat, panas pun rahmat. Panas yang kita perlu untuk keringkan pakaian. Jadi Allah Ta'ala buat syarat,
Bagaimana datang rahmat? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman, mereka bertakwa, mereka syarat. Syarat pertama, semua orang Islam percaya dengan Tuhan. Percaya, kembali iman dia, yakin hanya pada Allah. Pertama iman dengan Allah, kemudian buat amal. Dia buat amal soleh. Macam mana kita nak buat amal soleh? Lawan amal soleh ni amal yang toleh. Jadi syarat nak amal soleh, dia kena ada ilmu. Ilmu pun kena ilmu yang sahih, ilmu yang betul. Jadi banyak kita dengar fahaman-fahaman sesat. Bila dia tak faham, dia akan melencong, terpesong, tergelincir daripada landasan yang sebenar. Bila akidah, kita kena akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila beribadah, kita tak boleh lepas daripada 4 mazhab. Mazahibul arba'ah al-masyhurah. Maklum, mazhab 4 yang dikenali, yang makruf satu dunia. Itulah bidang, ruang, bidang lingkup, kaifiat, cara ibadat kita. Ikut kamu nak pilih Syafi'i ke, kamu nak pilih Hanbali ke, Hanafi ke. Tapi biar sempurna, meliputi, merangkumi satu-satu ibadat, betul jalanan mazhab, tak boleh campur. Talfiq. Ibadat yang ada, yang telah diwajib, kita sempurnakan. Yang akan datang kita bersedia. Dengan makna ibadat yang telah kita tinggal ni takwa. Takwa ni dengan makna apabila ibadah yang kita tinggalkan, Nabi kata fal yusalliha idza zakaraha. Hendaklah ia sembahyang apabila ia mengingati akan dia. Ada orang dia lupa sembahyang. Bila dia lupa, maka Nabi perintah apabila dia ingat, dia kena kembali ulangi sembahyang tersebut. Dia kalau kita di pondok ni, pertama kita kata pondok ni tempat orang mengaji, tempat pelajar-pelajar, dia belajar-belajar. Dia belajar supaya jadi orang alim, belajar jadi ustaz. Dia belajar sampai kalau lama dia belajar boleh jadi tuan guru. Tuan-tuan guru ni adalah keluaran pondok, syekh. Kalau di Indonesia kita panggil Pak Kiai. Kalau Malaysia kita panggil Tok Guru, Tuan Guru. Tahap ilmu dia tadi, maknanya dengan lama masa dia mengaji, mendalami ilmu, banyak kitab yang dipelajari, talaki dengan guru, sampailah tahap ilmu kita iktiraf bagi pangkat dia, title dia Tuan Guru. Nampak tak? Kalau mengaji sikit-sikit orang panggil ustaz lah. Kalau macam saya ni orang panggil apa dimaksudkan dengan mengenal Allah? mengenal Allah. Jadi mengenal ni bahasa Melayu. Kalau Arab kita ma'rifah. Ma'rifah. Dia kalau tahu, dia panggil ilmu. Tahu ni panggil alim. Dia beza istilah. Kalau orang belajar ilmu, belajar hukum fiqh, syarak, belajar akamu, dia tu ya'lamul halal wal haram. Ini halal haram, halal haram, jadi mufti masalah. Dia jadi qadhi, dia jadi hakim. Mana dia tahu hukum akam. Kita panggil dia alim. Dia orang mengetahui, ada ilmu. Tapi orang yang mengaji akidah, mengaji usuluddin, dia mengaji sifat-sifat Allah, mengaji uluhiyah, rububiyah, ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, mengenali Allah Ta'ala, dengan makna dia ni memahami sifat-sifat Allah. Nampak tak? Jadi makrifat ni hubungan ilmu tadi yang membawa kepada mengenal Allah. Dia kenal diri dia, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sampai dia boleh beza dia ni bagaimana, Tuhan tu bagaimana. Boleh buat faraq, buat beza. Jadi sampai tahap dia mengenal awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Tu beza dia, orang mengetahui hukum hakam dia panggil alim. Jadi orang yang mengetahui ketuhanan ni dia panggil arif, dia panggil arifun billah. Nama dia orang yang mengenal Allah. Jadi tak sama. Kalau orang yang belajar bab sembahyang, bab puasa dia pakar, dia panggil alim. Belum tentu dia kenal Tuhan. Kenal Tuhan ni satu ilmu lain, dia panggil ilmu akidah. Ilmu pegangan, ilmu usuluddin, asas agama tu. Jadi beza. Orang yang pakar hukum hakam ni panggil alim. Orang yang mengenal Allah kita panggil arifun, arif. Walaupun arif ni kalau buka kamu kenal, ilmu pun kenal, tahu juga, tahu kenal sama, tapi istilah dia dah kita bezakan berdasarkan pada bidang ilmu tersebut.
Jadi kalau begitu kita kata kembali kepada masa tadi, orang yang nak menghadap Allah mesti ada ilmu mengenal Allah. Bila ada ibadah dia tadi, maka boleh hubung dengan Allah Ta'ala. Jalan hubungan kepada Allah ni umum. Jalan nak sampai kepada Allah ni banyak sangat. Jadi kita kata pondok tadi, pelajar-pelajar ni pertama dia nak belajar sampai jadi orang alim, jadi tuan guru. Satu peringkat, ada orang belajar, dia pergi pusat pengajian, dia nak taubat. Dengan makna sebelum dia datang pusat pengajian, dia ni jenis orang tinggal semayang, jenis buat dosa maksiat lah, bergelumang dengan dosa. Jadi dia pergi tempat pusat pengajian, umpama pondok ke madrasah, dia nak taubat, dia nak baiki balik akhlak. Jadi syarat taubat dia kena qada balik ibadat-ibadat dia. Jadi ada pelajar-pelajar lepas semayang dia qada, lepas semayang dia qada. Jadi suasana lah. Biasalah kita kata semua nak taubat, kebanyakan yang bertaubat. Jadi yang kita belajar lepas subuh ni waktu tahrim, lepas asar waktu tahrim, betul tak? Tak ada orang sembahyang sunat lepas subuh, lepas asar. Tapi kalau kita belajar fiqh, ada sembahyang sunat yang dibenarkan. Umpama sembahyang sunat yang berwaktu, sembahyang sunat yang bersebab panggil. Yang bersebab, contoh gerhana berlaku pukul 6 petang, kita dah sembahyang asar, boleh tak buat sembahyang gerhana pukul 6? Boleh, ada sebab. Lepas subuh, kita kata pukul 7 belum masuk syuruk, belum masuk waktu duha, haram sembahyang tahrim di sisi Syafi'i. Tetapi apabila ada sebab, contoh gerhana matahari, gerhana bulan berlaku ke, dalam waktu tahrim ni dibenarkan. Begitu juga sembahyang jenazah. Kita lepas sembahyang asar ada jenazah, kita sembahyang atas jenazah, kata tadi waktu tahrim, tapi dibenarkan bersebab. Jadi begitulah ulama kata tidak ada waktu tahrim bagi sembahyang qada. Bila kita ada hutang tak ada waktu tahrim. Lepas asar boleh buat qada, lepas subuh boleh buat qada. Dia tidur malam tadi isyak tak sembahyang, lepas subuh terus qada isyak, boleh. Jadi apabila suasana biasalah, lepas sembahyang di masjid bawah, pelajar naik atas dia buat qada di atas. Kita tahulah ni lepas asar ni qada lah tu. Nampak tak? Tak apalah, benda wajib. Buat apa dia nak takut, nak malu. Jadi ada pelajar ni dibalik. Bila dia balik kampung, dia pergi masjid kampung dia semayang. Lepas pada asar tu semayang, lepas subuh dia pergi belakang semayang. Jadi tabiat dah biasa, dia pun nak malu apa dah, hutang banyak ni, dia pun qada belakang. Jemaah kita di KLCC masya-Allah lah, semayang semua perfect. Kan? Daripada balik semua cukup, tak apalah, tak perlu qada. Kalau ada kena buatlah belakang tu. Lepas member tu qada. Jadi apabila dia qada, jadi satu orang masjid, satu orang tu dia kata, kamu ni apa ni? Pahaman tak betul, kamu ni sesat ni. Jadi boleh dia kata sesat. Kawan tu pergi qada belakang, dia boleh kata sesat. Betul lah dia qada tu taubat. Jadi orang yang tak faham ni sampai dia kata sesat. Lepas asar semayang dia belajar, orang tua ni belajar. Lepas asar tu tahrim. Jadi ilmu dia tak habis bagi. Ilmu tak betul waktu tahrim, tapi ada semayang yang dibenarkan. Tengok. Bila ilmu dia belajar tak habis, jadi fitnah. Fitnah dia hukum orang tu, hukum mu'min. Kalau boleh kita sembunyilah taubat tu. Kalau dapat kita sembunyi, pasal aib lah. Tapi kadang-kadang sembunyi-sembunyi pun benda yang wajib. Kita zahir benda wajib, tak ada masalah. Kita zakat bayar depan orang ramai, kita pergi haji orang tahu, kita buat majlis, tak ada masalah. Betul tak? Cuma jadi fitnah lah kalau kita zahirkan benda keaiban tu. Jadi kalau begitu tengok, bila kita nak buat satu amal mesti berdasarkan dengan ilmu yang sahih. Tak dapat tidak. Kerana apa? Al-ilmu yahdi ila tariqil khair. Ilmu ini mengarahkan kita kepada kebaikan. Ilmu akan membawa kita kepada kebaikan. Belajarlah ilmu apa akan menghala tuju kita kepada kebaikan. Yahdi ila tariqil khair. La budda minal ilmi ma'az zikri. Dengan ilmu tadi membawa kepada amalan yang sebenar. Asyuru' ma'al ilmi. Kita masuk pada suatu urusan berdasarkan ilmu. Ini atas maksud ni lah. Kita lihat bagaimana kuliah-kuliah diteruskan di masjid kita. Tiap-tiap malam buat kuliah. Di pejabat pun buat kuliah. At-tazkirah. At-tazkirah ni kata ulama, kalau buka kamus ma'ani, kamus lughah. Apa makna at-tazkirah tu? At-tazkirah ia
ma yad'u ila zikri wal ibrati. Apa-apa yang membawa kepada zikri, kepada peringatan, dan apa-apa yang membawa kepada pengajaran, yang boleh kita ambil iktibar, yang boleh kita ambil pelajaran, itu dinamakan tazkirah. Jadi penting tazkirah dalam kehidupan kita. Kerana apa? Sifat manusia ni adalah kebiasaan dia lalai. Jadi kata ulama, bila kita belajar dengar kuliah daripada alim ulama, daripada masyayikh, daripada guru-guru tadi, akhir sekali solah jamalul ilmi solahul a'mali. Natijah dia pergi situ. Bila jamalul ilmi, cantik ilmu itu, ilmu pun comel yang dia belajar pun ilmu yang sahih, maka jadi kamalul a'mali solahul a'mali. Jamalul ilmi solahul a'mal, jadi amalan pun jadi soleh. Amal betul berdasarkan ilmu yang betul. Jadi ilmu berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Fiqh kita secara umum, secara rasmi di Malaysia ni adalah fiqh Syafi'i. Jadi amal kita akan cantik. Bila ilmu yang kita pelajari tak comel, ilmu kitab pun tak betul, ilmu yang tak sahih, maka amal kita akan rosak. Bila amal yang rosak bukan membawa kepada Allah, malah bertambah jauh. Jadi betulkan ilmu kita, ahli tujuan ilmu, dan matlamat ilmu tadi ialah membawa kepada penghampiran takarub ila Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terus menghadap pada Allah. Kita hampir-hampir kerana kita nak menghadap. Dunia ni